Okey, Assalamualaikum. Okey, anak-anak sekalian. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Farah Hanim Assalamualaikum. Hanim dengar tak suara cikgu? Ha? Tak dengar? Hello. Salam. Sofia dengar tak suara cikgu? Dengar tak suara cikgu? Hello. Sekali lagi nak. Okey, dengar tak? Hello. Okey, kejap. Okey, Assalamualaikum. Dengar tak suara cikgu? Wah. Okey, dengar tak suara cikgu? Okey, dengar. Okey. Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang ni nampak tak skrin yang dekat skrin cikgu ni, awak nampak tak? Nampak ada Facebook. Saya buka Facebook. Nampak tak? Sebab cikgu untuk Facebook live, cikgu tak boleh nak dengar suara awak. So, awak boleh type kat komen, okey? Hai Ana. Ana Sarah Takim. Okey, suara dah dengar. Nampak tak skrin ni yang cikgu tengah tunjuk sekarang ni? Nampak tak skrin ni? Okay, man, welcome. Nampak tak skrin? Okay, nampak. Okay, clear. Alright. Aduh ya. Sihat kan anak semua? Sihat nak? Okay, alright. Terima kasih anak-anak yang join kelas. Okay. Cikgu harapkan lebih ramai lah ya. Sebab dah pukul 11. 11 dah bangun tidur lah kot kan. Okay. Dah makan ke? Tak seronok pula sembang sorang-sorang gini. Nampak. You dah makan ke? Okay. Cikgu tak tahu apa orang yang masuk live ni. Macam nak tahu. 4 minit. Dan kita tunggu lagi 1 minit. Okay, by the way, get ready textbook as usual. Okay, hari tu kita dah belajar tentang sistem pengangkutan. Maksudnya ada 4 jenis sistem pengangkutan. Ada 4 jenis jantung. Okay, haiwan pula dah. Organisme vertebrata termasuk manusia, ikan, reptilia, mamalia, burung. Okay, dengan burung. Okay. Itu kita dah masuk tentang ni, sistem peredaran darah haiwan vertebrata. Ada 4 jenis jantung. Dunia ni untuk organisme haiwan vertebrata sahaja ada 4 jenis. Ada
Ni, itu haiwan yang bertulang belakang. Belum kira lagi haiwan yang tidak bertulang belakang. Invertebrata, betul tak? So, ada banyak. Ada banyak. Baik. Bab 2, awak telah belajar juga tentang sistem pengangkutan haiwan yang kecil-kecil kan? Haiwan invertebrata kan? So, cara-cara dia punya sistem respirasi, bagaimana dia bernafas. Kali ni pula adalah bercerita tentang jantung. Okey, bagaimana darah di seluruh badan. Badan siapa? Haiwan vertebrata ataupun organisma. So, sajalah buat revision sikit. Okay. Seperti yang awak boleh nampak sekarang ni, nampak tak skrin ni? Skrin haiwan vertebrata ni, nampak kan? Alamak, macam mana nak injak benda ni? Okay, tak baca. Nampak tak skrin haiwan tu? Nampak kan? Puasa. Bagus. Skrin, tadi cikgu tunjuk skrin. Skrin, nampak kan? Nampak kan? Nampak tak nota? Nota cikgu tunjuk. Nota dan buku teks. Yeah, good. Okay. Okay, tak apa. Ini 4 yang hari tu kita buat revision sikit. Kalau ikan awak nampak tak apa beza 4 jantung ni? Cikgu zoom sikit. Mari kita tengok. Okay, apa beza 4 jantung ni? Perasan tak V dengan A dia? V dengan A. Awak tengok nah. Kalau ikan, dia ada satu ventricle, ada satu atrium. Awak kena satu lagi kena faham. Ni bentuk apa ni cikgu? Kenapa bukan macam benang je? Ini dia buat macam bagi kita. Yang atas ni adalah kulit ataupun macam paru-paru. Paru-paru, apa orang kata apa? Dari mana apa semua kan? Punca datangnya darah tu daripada oksigen tu daripada paru-paru. Kalau ikan dia panggil kapilari insang. Kalau amfibi dan kulit. Kalau reptilia peparu. Kalau mamalia peparu. So yang bawah ni pula, ni yang bawah ni yang cikgu tunjuk ni, bawah ni kita punya sel-sel badan. Dia nak bagi awak faham. Dia nak bagi awak faham proses tu. Maksudnya yang atas ni insang, peparu semua ni atas tu adalah dia nak habaq daripada paru-paru. Okey, oksigen, karbon dioksida, macam mana masuk dalam salur darah? Masuk dalam melalui paru-paru. Okey, lepas tu bila sana pula oksigen tu boleh sampai ke seluruh badan, kena datang jumpa dekat jantung. Makna kata dari paru-paru mesti pergi jantung, and then daripada jantung baru pergi ke seluruh badan. Sebab tu dia lukis macam ni supaya kita lebih. Alright. So ikan satu ventricle, satu atrium. Amphibia atrium ada satu ventricle. Okay. Amphibia ada atrium, makna kata dia punya darah yang warna biru ni darah yang bawa karbon dioksida. Okay, nama dia terdioksigen. Kalau yang warna merah, nama dia darah beroksigen sebab dia bawa oksigen. Okay, so nak cerita dekat sini kat awak, yang warna biru ni adalah proses dia nak ambil balik daripada sel-sel badan. Kan karbon dia bawa karbon dioksida warna biru ni kan. Salur darah kita warna biru. Dia ambil karbon dioksida daripada seluruh badan. Dia nak hantar balik keluar melalui paru-paru. Kan kita hembus. Kan. Keluar melalui paru-paru kan. So, daripada bawah ni adalah dari sel badan. Dia akan masuk ke jantung balik. Macam mana pun dia mesti masuk ke jantung balik. Bila dah masuk ke jantung, masuk kat pintu ni, dia pusing. Kalau awak nampak anak panah warna biru ni, okey, daripada sel-sel badan, masuk ke atrium sebelah kanan, lepas tu masuk ke ventricle dan dia keluar ke celah ni, tengah ni. Yang warna biru, kalau darah yang mana ada karbon dioksida, dia akan pergi kot ni.
Dia akan pi laluan kod biru ni keluar ke paru-paru dan akhirnya paru-paru buat keluarlah kod mulut balik sebagai karbon dioksida. Okey, benda ini memang ada berkaitan daripada respirasi awak belajar bab 2 tu. So kalau bab 2 tak faham lagi, hak Naya lah. Jadi bab 2 tu kena dah master lah, dah faham dah respirasi itu adalah berlaku di paru. So sekarang ni tugas dia daripada paru-paru dia hantar ke jantung. Kira bab cerita tentang jantung, tentang bagaimana badan kita mendapat oksigen, badan kita buang karbon dioksida. Selama ni kita duk belajar sedut, tarik nafas, oksigen masuk, lepas tu lebih karbon dioksida keluar. Itu perkara biasa awak belajar dari rendah kan. Okey. Nah, baik, yang ketiga adalah reptilia. Apa beza reptilia dengan amfibia? Okey, nampak tak garis tengah ni antara lorong biru dan lorong merah ni? Yang ni dia tak ada garis hitam. Yang ni dia ada garis hitam. Nampak? Okey, garis hitam tu macam cikgu zoom lagi. Garis hitam kat tengah tu nama dia septum. Okey, septum. Untuk reptilia dia ada septum. Tu pun reptilia dia tak, orang kata apa, septum tu sebenarnya tugas dia tak mau bagi darah bercampur. Darah biru dengan darah merah ni bercampur. Tengok kes amfibia ni. Amfibia ni awak nampak tak kat sini? Dia satu ventricle je, V1 kan. Maknanya dia bercampur. Dia boleh bercampur darah oksigen dengan darah yang bawa karbon dioksida. Dia bercampur dekat sini. Tapi tak apa, tak ada masalah. Okay, sebab dia bila dia keluar daripada jantung, laluan biru dan merah masih peranan masing-masing. Dan dia takkan terikut nak pi. Tapi kalau reptilia, dia jantung yang kompleks sikit. Okay, so dia ada septum kat tengah warna hitam ni. Bedak. Tu dia bedak. Dia nak divide bahagian tu. Bahagian biru dengan merah ni makna kata jangan campur. Tapi sebenarnya dia tak terbahagi dia separuh lengkap. Bincang darah itu separuh lengkap. Okey, tapi dia tetap ada ventricle 2, ada atrium 2. Cuma dia tak lengkap tengah ni nah. Tapi kalau mamalia dengan burung, nampak garis septum tengah lebih, nampak tak? Kalau awak gambar ni kelabu asap sikit, tapi kalau awak tengok betul-betul, yang garis hitam ni tengah ni, nampak tak panas cikgu tunjuk ni? Okey, garis hitam tengah ni dia tak penuh sampai atas kan? Septum tu. Tapi yang kalau belah ni, belah mamalia ni garis hitam penuh sampai tang ni. Dia tutup penuh sampai sini. Okey. So makna kata yang mamalia ni dia memang terbahagi sepenuhnya. Dia tak bercampur. Okey. Proses dia sama juga di mana yang daripada sel-sel badan yang warna biru bawa darah terdioksigen, makna kata ada karbon dioksida, and then dia masuk balik ke jantung, dan jantung masuk kod pintu A, atrium kanan turun kod V, keluar balik kod pintu ni, nanti awak akan belajar pintu ni, dan terus ke paru-paru. Begitu juga dengan mamalia. Okey, begitu juga dengan mamalia. Okey, dia akan daripada sel badan, okey, hantar balik ke paru-paru, masuk ke paru-paru belah jantung, and jantung pump balik keluar, buang ke ke udara. Okey. Sama juga proses yang merah ni bawa apa? Bawa oksigen. Oksigen mai dari mana? Mai dari paru-paru. Masuk ke paru-paru. Okey, lepas tu paru-paru hantar dulu ke jantung. And then jantung ni adalah organ paling hebat lah dalam badan kita. Dialah yang tugas dia sangat berat lah. Dia pump darah seluruh badan. Kalau dia tak berfungsi, makna kata kita tiada di dunia ni. Jantunglah organ paling penting dalam badan manusia. So yang merah ni dia bawa oksigen masuk ke pintu ni, keluar pusing seluruh badan. Okay. So itu adalah 4 jenis haiwan vertebrata yang ada jantung masing-masing. Sistem peredaran darah yang tak sama. Okey. So, kita pergi ke buku teks balik. Buku teks balik. Okey, surat 85. 85. Okey ke setakat lah ni? Okey.
Okey ke? Setakat ni. Aku nak masuk jantung. Ya. Okey ke? Okey ke macam ni? Cakap seorang-seorang yang tak seronok sikit tu. Okey ke? Alright. So, lepas ni kita terus ke buku teks. Okey. Ini sistem peredaran darah manusia. Nampak? Sistem darah manusia melibatkan darah yang dipam oleh satu organ iaitu jantung pergi ke seluruh badan. Okey, ni kita punya jantung. Di mana jantung kita duduk? Betul-betul di tengah dada ni, di antara paru-paru. Inilah dia ada, awak ada warna biru dan merah. Awak kena simpan dah kepala awak. Okey, urat yang warna merah itu dia bawa yang warna biru, bawa karbon dioksida. Memang kena simpan dah dalam kepala benda tu. Okey, now kita tengok buku teks, muka surat 87. Apa beza gambar 86 dan 87? Beza dia anak-anak? Beza dia adalah muka surat 86 ini adalah jantung dalam bentuk 3D. Jantung dalam bentuk 3D. Kalau muka surat 87 tu, jantung kita dalam bentuk 2D. Okay. So, kalau nak faham proses dia dengan lebih detail, senang nak buat tengok yang 3D lah. Macam ni. Kalau jantung ayam, macam cikgu kan. Kalau kata kita pergi sekolah, cikgu akan minta murid-murid cikgu bawa jantung ayam. Tapi kita dah keadaan macam ni, memang tak boleh lah nak potong jantung ayam. Tapi awak boleh buat kat rumah. Boleh buat kat rumah. Tapi kena tengok video tu potong kat mana. Tak lagi salah potong, tak jumpa. Awak takkan jumpa yang dalam-dalam injap sabit, cantik. Kalau boleh potong jantung ayam, betul-betul kan, tengah tu awak akan nampak dalam dia sangat cantik. Okey. Sama ya jantung ayam dengan jantung kita. Baik, kita pi buku teks ni. Nak buat macam mana? Ataupun awak tengok atas ni. Modul bab 3 ni. Allah, kelabu asap punya gambar. Yang ni. Yang kertas tu. Ada? Okey. Alright, ini dalam bentuk 3D. Dia ada vena cava, dia ada artery pulmonary, ada aorta, ada vena pulmonary. Okey, sebelah jantung dia bawa darah beroksigen. Sebelah kanan jantung bawa darah terdioksigen. Ingat lagu ni lah. Awak nampak warna biru je. Oh, bawa darah terdioksigen. Makna kata ada karbon dioksida. Kalau warna merah, bawa darah beroksigen hantar pergi ke seluruh badan. Kalau terdioksigen, ingat. Dia ambil balik daripada badan, dia nak hantar balik ke paru-paru. Okey. Dan pintu-pintu masuk ni memang kena hafal. Okey, kalau darah terdioksigen, dia bawa aorta ke badan. Okey, dari paru-paru masuk vena pulmonary. Okey, awak kena lukis macam anak panah. Anak panah perjalanan darah tu. Paru-paru masuk ke vena pulmonary. Okey, dah dari kan? Pada vena pulmonary masuk. Main sini nak tunjuk yang ni. Ini dia cerita dulu tentang struktur jantung. Okey, bahagian-bahagian jantung apa? Jantung ada dinding otot, organ berotot dengan dinding terbina daripada otot kardium dan otot jantung. Berapa ukuran jantung? Sekira, cikgu habaq lah itu, sebesar penumbuk tangan. Lepas tu dia ada 4 ruang, 2 atrium atas kanan atas jantung, 2 ventricle bawah jantung. Ada kan? So, atrium dan ventricle dipisahkan oleh injap yang berfungsi mengalir balik. Yang ni memang awak tak mau macam bela lagi. Cikgu akan tunjuk apa fungsi injap tu, macam mana yang dikatakan dia halang darah nak patah balik tu. Okay. So, ada 3 injap, tricuspid, bicuspid dan bed. Okay, septum. Ingat tak? Septum tadi dinding otot yang memisahkan jantung sebelah kiri dengan sebelah kanan jantung kan. So, bila dia pisah, septum dipisah tengah tu, makna kata darah beroksigen dengan darah terdioksigen takkan bercampur. Okey. Fungsi dia apa jantung ni? Menghalang darah beroksigen bercampur. Fungsi septum. Menghalang
oksigen bercampur dengan darah oksigen. Betul tak Cikgu Ahmad tadi? Sama je kan. Dan di ventrikel kiri dia mempunyai dinding berotot tebal. Sebab apa? Ingat, sebelah kiri bawa darah beroksigen, sebelah kanan bawa dioksigen kan. So, belah kiri ni kenapa dia tebal? Sebab dia kena perlukan satu kekuatan daya yang besar, dia nak pump oksigen, darah yang ada oksigen tu dia nak pump di seluruh badan kita. Makna kata sebab itulah ventrikel kiri dia tebal. Sebab dia bawah darah beroksigen, dia nak hantar pergi ke seluruh badan. Sebab itulah dia tebal, dia perlukan daya yang besar untuk mengepam darah ke seluruh badan. Okey, boleh faham tak? Alright, di sini nampak dah lebih detail. Okey, atrium kanan. Okey, cikgu zoom lah, senang. Atrium kanan. Okey, atrium kanan sebelah terdia oksigen. Atrium kiri kat sini, ventrikel kiri kat sini. Sabit tengah ni. Sabit ni ada satu jenis. Sebab dia lah pintu yang akan untuk buka. Macam mana nak cerita? Tengok dulu. Sebelah kanan ni ada injak tricuspid. Nampak tak yang warna putih tu? Dia macam dia garis-garis warna putih. Itu tricuspid sebelah kanan. Sebelah kiri. Tahu tak proses dia macam mana? Baik, mari cikgu cerita. Bila darah yang bawa masuk kod ni, kod laluan ni, dia apa? Vena cava vena cava. Dia masuk kod sini, dia atrium kanan sini. Okey. So terdioksigen masuk ke pintu vena cava, terus ke atrium kanan. Masa ni penuh dah kat sini. Okey, bila dah penuh, atrium kanan dah penuh, tunggu saja dia kena masuk ke ventrikel kanan. Apa yang berlaku dengan injak masa ni? Okey. Apabila injak ini buka, makna kata injak buka nak bagi darah daripada atrium kanan masuk ke ventrikel kanan, masa ini injak sabit tutup. Okey, bila tricuspid buka, injak sabit tutup. Boleh faham tegak tu? Okey, saya ulang lah. Darah terdioksigen masuk ke vena cava. Okey, dia masuk ke pintu, dia masuk atrium kanan. Ni atrium kanan. Dan dia akan lalu injak tricuspid untuk masuk ke kanan. Dan ketika injak sabit buka, ketika ini jugalah dalam masa yang sama injak sabit tutup. Okey, injak sabit tutup. Baik. Setelah semua darah daripada sini masuk ke ventrikel kanan, daripada kanan masuk ke ventrikel kanan, tricuspid tutup injak sabit ni pula buka balik. Itu sangat pantas dalam masa beberapa saat. Itu sebab tu jantung awak bunyi duk dak. Dia sebenarnya duk. Itu bunyi jantung duk. Kalau awak perasan, awak tak tangan awak pun awak boleh rasa jantung duk. Itu sebenarnya dia bunyi injak tu. Okey. So bila injak tricuspid tutup, dah penuh kat sini, dia tutup, dia nak tolak keluar. Dia nak keluar ke injak sabit. Masa ni injak sabit yang injak tricuspid tutup, darah daripada ventrikel kanan akan ditolak keluar ke pintu ni, yang pintu yang biru. Nak ke seluruh, nak pergi patah balik. Warna biru nak hantar balik paru-paru kan? Ingat? Paru dia akan hantar balik ke paru-paru. Dia akan pergi ke seluruh badan. Ingat macam tu. Okey. So, keluarlah ke pintu mana? Ke paru-paru balik. Pintu, 4 pintu ni Okey. Berjuga prosesnya dengan darah okey. Okey lah. Darah beroksigen main dari mana? Datang dari paru-paru. Okay. Warna biru pula, warna merah. Okey. Dan masuk kod atrium kiri ni. Nampak tak warna merah ni? So darah yang beroksigen masuk kod pintu belakang ni, atrium. Okay. Bila dah penuh kat sini, pintu ni injak bicuspid buka. Bila pintu bicuspid buka, darah daripada atrium masuk ke ventrikel kiri. Dalam masa yang sama, injak sabit tutup. Okay, injak sabit ni, belakang ni, dia celah ni. Ni, nampak nak? Yang biru kat sini. Okey, yang merah kat sini. Injak sabit tutup, Bila dah penuh darah dekat ventrikel kiri,
Injak bicuspid tutup. Injak sabit tangan ni buka balik. Okey, sini tutup. Sini buka. Mana kata dia tolak darah ventrikel kiri keluar terus melalui ni apa yang tiga atas ni. Okey. Atau awak kena ingat dah apa kalau nak masuk darah beroksigen dan masuk ke aorta, masuk ke vena pulmonari. Okey, keluar 3 pintu nama dia aorta. Tiga pintu nama dia aorta. Kalau darah teroksigen tadi masuk ke vena cava, dia ke paru-paru balik nama dia pulmonari. Yang tu dalam buku teks yang ni. Tu dia. Tu dia. Okey, apa yang cikgu terang tu adalah dia ada kat buku siap. Bagaimana proses tu berlaku. Nampak? Nampak tak? Kalau dekat buku teks dia buku teks awak akan nampak lagu ni lah. Sama je macam cikgu cerita tadi. Okey? Dioksigen yang warna biru. Okey? So darah akan masuk daripada pasti dari paru-paru. Kalau warna biru dari badan ke paru. Warna merah dari paru-paru ke badan. Boleh tangkap? Boleh tangkap nah? Boleh tangkap nah? Boleh tangkap dah setakat lah ni. Apa cikgu explain? Tak apa, boleh ulang. Okay, boleh ulang. Tengok record video ni kan. Okay, so tak pergi anak-anak. Macam ni. Cikgu tak seronok awak tak boleh cakap. Okay, so kita terus cikgu ulang. Boleh tengoklah betul-betul. Yang warna merah bawa darah beroksigen. Yang warna biru bawa darah terdioksigen. Okey, simpan dalam kepala dulu yang tu. Bawa tu kan simpan dulu dalam kepala. Okey, kalau kata awak tak simpan benda tu dalam kepala, nanti awak duduk sini. Okay, so now cikgu ulang balik lagi sekali. Darah dari vena pulmonari. Nanti awak boleh baca. Cuma cikgu nak cerita lebih seronok. Okey. So masuk di atrium kiri. Baik. Bila atrium kiri dia takkan nak tunggu sini saja. Dia ada tugas lain. Dia kena kiri. Bila dia nak masuk ventrikel kiri. Darah kepada injak bicuspid. Bicuspid ingatlah dia duduk kat darah warna merah. So dia akan buka pintu, injak akan buka pintu. Masuk. Maka masuklah darah daripada atrium kiri ke ventrikel. Bila injak bicuspid, in the same time nampak ada injak sabit tangan ni. Nampak? Injak sabit kat sini dia akan tutup sat. Okey? Bila bicuspid buka, sabit tutup. Lepas tu bila dah darah penuh dekat ventrikel, dia nak tolak keluar pergi ke seluruh badan, sabit buka lah. Bila sabit bicuspid tutup. Dia tak boleh dua-dua serentak buka. Dia kena hang tutup, aku buka. Tutup, aku buka. Hang tutup, aku buka. Lagu tu. Okay. So, sampai ventrikel kiri. Bila bicuspid tutup, sabit pun automatik buka. Terus tolak. Keluar darah daripada ventrikel kiri, keluar aorta. Keluar melalui injak sabit daripada pintu aorta. Pi ke mana? Ingat, darah merah akan hantar ke mana? Akan hantar pi ke seluruh sel. Kira akan hantar seluruh sel badan. Sama juga cerita dia dengan sebelah warna biru tadi. Cikgu cerita tadi kan? Okey. Dia masuk, kalau darah warna oksigen, darah yang bawa karbon dioksida, dia akan masuk ke pintu vena cava. Masuk ke pintu vena cava. Ruang ni nama dia atrium kanan. Ingat cikgu kata, kalau injak dekat sini automatik akan buka. Nama apa kalau belah terdioksigen? Tricuspid. Injak tricuspid akan buka. Bila injak tricuspid buka sebelah kanan, makna kata darah dekat atrium kanan akan masuk dekat ventrikel. Kalau tak buka, kena nak masuk. Gitu kan. So, bila dah masuk ke ventrikel kanan, dalam masa yang sama, dia nak keluar injak
nampak yang sabit ni? Bila dah kata dia nak patah balik, nak keluar daripada ventricle, nak pergi ke paru-paru balik, injak tracheostomy kat sini kena tutup. So, tutup, sabit buka. Bila kan sabit buka daripada ventricle kanan, akan ditolak terus keluar melalui pintu nama dia pulmonari. Api ke mana? Ingat, warna biru dia akan hantar ke mana? Akan hantar ke paru-paru. Okey, boleh faham tak setakat tu? Okey, awak boleh baca sama je dengan apa yang cikgu, sama juga apa yang dia tulis dekat kotak sini. Okey, so bila cikgu explain, saya lebih mudah faham. Okey, boleh lah setakat tu? Okey, so ini ada jenis urat, jenis-jenis yang bertanya awak warna merah, warna biru cikgu. Sebenarnya inilah tugas mereka. Kenapa mereka kecil, kenapa mereka besar, kenapa mereka gemuk. Okey, tiga ni sangat penting dalam salur darah kita. Ni kira urat lah, urat. Okey, urat kita. Yang mana warna merah ni dia bawa darah oksigen, yang warna biru dia bawa darah terdioksigen. Okey, so ini teks awak muka surat 88, awak boleh baca. Okey, tapi cikgu nak nota yang ni. Cikgu nak nota yang ni sebab cikgu suka nota yang ni, dia nampak santai. Dia tak serabut penuh macam dalam buku teks. Okey, tapi dalam buku teks tu lengkap padat. Okey, kalau awak dah bertenang, awak boleh baca. Okey, fahamkan dulu. Ini adalah salur darah. Okey, salur darah di mana ada arteri, ada vena. Ingat, arteri ni yang warna merah sebab dia bawa darah beroksigen. Okey, vena, salur darah dia bawa darah teroksigen. Okey, nampak tak dia bulat kat sini? Yang warna merah ni dia bulat, warna kuning kat sini kuning. Apa nampak beza dia? Nampak tak? Dia panggil macam lorong. Macam paip air salur dalam paip air tu kan? Ada paip air besar, ada paip air kecil kan? Begitu juga dengan salur darah kita. Ada yang lorong besar, ada yang lorong sempit. Ada yang lorong sempit. Kenapa? Apakah perbezaan dan kenapa? Warna biru ni nampak besar cikgu. Warna nampak halus, nampak kuat. Cikgu pasal apa? Mari kita tengok persatu. Mesti awak tertanya-tanya kan? Awak yang biru ni luar. Awak yang warna merah ni nampak sempit je. Okay. So kita akan pilih satu. Okay. Boleh nak? Okay. Alhamdulillah nak. Kalau kata laju, cikgu tak ada tangkap. Ya. Okey. Ingat nak, saya ulang balik. Ini salur darah. Okey, salur darah yang ada dalam badan kita. Mereka inilah bertugas sangat penting. Kalau tak ada mereka, dan nak dapat oksigen. Betul? Macam mana kita punya badan nak buang karbon dioksida. Okey? So, salur darah ini sangat penting. Ingat nak? Pergi. Kenapa cikgu tanya tadi tu nak? Ni baru seronok nampak gambar. Okey, ingat. Arteri ingat bawa darah beroksigen. Vena bawa darah terdioksigen. Kenapa lumen? Dia panggil lumen. Laluan darah lalu tu nama dia lumen. Siapa boleh teka setakat law ni? Vena dia busak. Okey, fikir macam ni. Baik. Kan? Badan kita perlu oksigen. Cuba bayangkan kalau oksigen lambat sampai. Macam air dalam paip air. Kan? Kalau awak kata nak pasang paip air kan? Ada paip air nak keluar. Air akan keluar lebih laju. Laluan yang sempit ke laluan yang besar? Okay, biasa je. Kalau laju dekat keluar, dia mestilah lumen yang sempit. Kalau yang besar dia tak laju. Dia tak laju tapi dia boleh kuat. Okay. So, beroksigen. Okay, nampak? Dia kata kat sini fungsi dia mengangkut darah keluar dari jantung. Saiz lumen kecil. Dia tiada darah beroksigen nak bawa darah nak hantar ke seluruh
badan. Point dia kenapa? Ialah selalu darah ni dia bawa darah. Dalam darah ada kata kuat, dinding tebal dan kenyal, dia kuat, dia power, dia boleh support. Okay. Dan kenapa lagi? Darah mengalir dengan deras pada tekanan yang tinggi. So, pula dia terbalik. Okay, kat tadi arteri tinggi lah, laju lah, tebal lah, tinggi lah kan. Bila mai dekat vena, terbalik. Okay, vena dia mengangkut darah ke jantung. Dia nak hantar balik ke paru-paru, betul tak? Sebab tu dia ke jantung, daripada jantung ke paru-paru. Kalau arteri daripada paru hantar ke jantung, lepas tu jantung hantar keluar pergi seluruh badan. Boleh nampak proses tu? Boleh kan? Okay. So, seterusnya dia kata untuk vena, saiz lumen dia yang sangat besar. Okay, saiz lumen dia lebih besar kan? Okay. Dan dia mempunyai injang darah mengalir darah saja. Yang tadi tak ada injang dia P tu oi. Laju memang tak boleh patah balik dah darah tu. Dia akan one way. Okay, so kalau arteri one way. Dia ada injak. Okay, injak tu nak make sure darah tu tak balik. Okay, sebab dia tak laju. Dia tak laju macam dekat arteri. Vena dia perlukan injak. Relax. Macam tu jalan relax kan. Okay. So, dinding nipis dan kurang kenyal. Yes, dinding tak perlu nak tebal-tebal, tak perlu nak kenyal sebab dia bawa sahaja. Okay, karbon dioksida kira kita nak hantar keluar. Okay. Dan darah mengalir dengan perlahan pada tekanan yang ada. Okay, boleh nampak? Beza dan vena. Simpan dalam kepala you all. Arteri bawa darah beroksigen, vena bawa darah terdioksigen. Okey, boleh nak? Dan kapilari ni apa dia? Ni yang tengah-tengah ni. Ni yang dia panggil jaringan kapilari darah yang banyak. Sebabkan kapilari ni beribu-ribu berjuta. Sebab itulah proses peredaran darah jadi bagus dan cepat. Hebat kan? Subhanallah. Sangat hebat kuasa Allah. Okey, apa tujuan tugas kapilari pula? Angkut darah beroksigen ke sel-sel badan dan darah terdioksigen sel-sel. Dia kira dia macam orang tengah lah. Dia macam orang tengah. Okey, dia menjadi laluan untuk arteri dan vena hantar oksigen dan terdioksigen. Nampak dia kalau tak ada jambatan, boleh ada orang sebelah sana nak pergi sebelah sana? Tak boleh. So,